Okey, Kak Yang tak nak membuang masa. Okey, Kak Yang nak memperkenalkan speaker kita yang pertama yang membawa tajuk Inner Circle. Okey, Inner Circle ni apa? Inner Circle ni orang yang ada di sekeliling kita. Macam keluarga kita, sanak saudara kita, kawan-kawan kita, ya. Itu adalah Inner Circle, orang yang selalu berdamping dengan kita. Okey, Kak Yan nak memperkenalkan, kalau tak silap Kak Yan dalam speaker pada pagi ini, event kita pada hari ini, hanya beliau seorang saja, Tuan Haji. Tuan Haji, yang lain ni belum haji, belum hajah kalau tak silap Kak Yan lah. Beliau ialah Haji Amran, ya, Haji Amran, asal daripada Johor tak silap Kak Yan. Okey, beliau akan bawakan tajuk Inner Circle. Okey, dan jangan lupa take notes apa yang beliau nak sampaikan pada hari ini. Okey, silakan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua So, Kak Yang betul saya punya memang giliran saya nombor 1. Ya. Saya ingatkan saya punya pukul 2. Tak apa. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak komiti kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tajuk hari ini adalah Inner Circle. So mungkin saya boleh share skrin. Boleh dengar semua ya kalau dapat tengok saya punya ni. All panelists. Okey, semua boleh nampak saya punya skrin? Okey, boleh Haji, boleh. Saya chatting pun saya tak nampak. Kalau ada soalan, sekejap saya nak tengok chatting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada komiti lagi sekali. Terkejut juga ni dia punya. Saya kan giliran saya petang. So hari ni pagi ni saya akan mulakan dengan tajuk berkenaan dengan Inner Circle. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Amran Bacok, asal Johor, menetap di Selangor. Dan isteri saya Mas Abid Abdul Latif dan juga anak saya ada 3 orang lah. Okey, ini perjalanan saya dalam public goal. Untuk makluman semua, saya mula pada 18 Januari 2018 kerana saya beli emas public goal 1 gram. Kemudian saya pergi seminar. Selepas seminar saya pergi Penang Golden Tour pada 26 Mac 2018. Kemudian first time saya jumpa tuan mentor kita iaitu Tuan Zul pada 9 April 2018. Itu kali pertama saya jumpa dia dan dari situ saya dapat lebih semangat lah untuk kenapa saya jadi public goal dealer. Sebab asalnya saya jadi public goal dealer macam ada kebanyakan dealer-dealer dalam grup ni mungkin niat asal dia tak ada niat pun nak menjual sebab kita tak ada skill langsung menjual. Sebab kita masing-masing ada kerja, career masing-masing. Ada yang doktor, ada yang kerja kerajaan, ada yang macam-macam kerja lah. Kita buat semua ada career masing-masing. So bila bab menjual ni banyak yang tak ada skill sebab kita tak ada belajar pun benda ni dalam universiti dan sebagainya lah. Kemudian pada bulan Mei 2018 saya pergi jutawan leadership training yang mana sama macam hari ni kita panggil PLT, PGG 100 leadership training. So saya pergi first time pada 12 Mei 2018. Selepas tu baru saya mulakan cari customer sebab saya nampak dekat JLT ni kita dapat belajar banyak ilmu yang mahal tapi pada harga yang sangat murah. Masa tu saya rasa saya bayar dalam harga dalam 300 ke 400 ringgit lah termasuk penginapan, makan pun sedap. Masa tu duduk dekat Hotel Desaru, Lotus Desaru tak salah saya. Kemudian selepas 12 Mei tu saya dapat satu macam anjakan paradigma saya boleh menjual emas sebab sistem public goal macam Cik Zul cakap tadi paling senang sebenarnya untuk kita buat marketing. Okay. Kemudian 12 Mei dalam masa 5 bulan saya dapat first 100 downline. So saya dapat pada 5 Oktober 2018 saya cukup 100 orang
yang mana kebanyakan 100 orang tu adalah inner circle saya. So hari ni saya akan share macam mana kita nak close inner circle. Kemudian sepanjang selepas saya pergi JLT tu, saya attend PG1S. Macam Cik Zul cakap tadi, kebanyakan master dealer yang yang ada hari ni, dia orang sangat rajin datang ke PG1S. PG1S ni masa tu kelas kena pergi, kalau yang central pergi kat Public Go Lampang. Kemudian ada yang lain-lain tu branch lain tu semuanya committed untuk pergi ke PG1S untuk belajar. Sebab kita belajar JLT ni take knowledge. Banyak macam hari ni pun kalau kita belajar tak semua kita boleh dapat terus. Kita boleh tulis macam Cik Zul cakap tadi, ni satu keyword yang kita dapat lah. Cara terbaik untuk ikat ilmu ni adalah tulis. Betul. So apa-apa kita kena tulis lah. Hari ni kalau ada poin-poin daripada speaker-speaker. Kemudian saya kalau ada JLT macam 2018 dan juga 2018 saya hadir. Selepas saya hadir JLT ni, impact saya punya downline tu memang naik. Macam baru ni kita buat November, ada satu PLT. Masa tu saya punya downline macam ada exponential terus naik tinggi lah masa tu. Macam bulan ni pun saya naik tinggi. Impact daripada JLT. Sebab masa JLT, PLT, kita panggil PLT lah PLT ni kita akan dapat banyak ilmu daripada speaker-speaker yang mana kita pun tak tahu, kita tak pernah buat, tapi bila kita perkongsian daripada dealer-dealer lain, saya dapat banyak ilmu, saya praktis. So hari ni kalau dapat ilmu ni, kalau dapat tulis, jangan tulis je, kena praktis. Okay? So pada 1 Jun 2020 tahun ni, Alhamdulillah, saya dah dapat jadi master dealer. Okay. So, clear semua Okay, hari ni kita belajar subtopik daripada PG1S sebenarnya. Berkenaan dengan 5 basics. 5 basic ni kita kena buat prospecting. So prospecting tu, dalam prospecting tu ada macam mana kita nak approach kita punya prospect. Tapi yang saya fokus sekarang ni adalah dream chat, inner circle. How to close. Inner circle ni maksud macam Cik Zul cakap tadi, yang kita faham yang ahli keluarga kita yang terdekat, kemudian dan juga kita punya kawan-kawan sekolah, kawan universiti dan sebagainya lah. So inner circle yang kita kenal. Okay, ni 5 basics yang penting dalam ilmu PG1S. Ada 5 kita kena buat. List of names, kemudian contacting and inviting, show the plan, show the product and show the platform, kemudian follow up and follow through, dan juga closing and servicing. Ni 5 basic ni macam yang kita faham dalam PG1S is nyawa bisnes kita lah. Oksigen pada bisnes kita. So, daripada situlah kita akan dapat mulakan mencari customer, kemudian kita close, macam kita follow up dan juga closing dan servicing. So saya fokus kat 5 basic ni lebih kepada inner circle. Okay, apa maksud inner circle ni? Untuk layman punya part is yang kita kenal lah. Okay, even sebenarnya kalau kita duduk dalam satu network yang terdekat dengan kita, orang contohlah kita pergi seminar, itu kita panggil inner circle juga. Tapi inner circle yang kita faham sekarang ni lebih kepada kenalan terdekat kita. Okay, saya share malam ini berkenaan dengan downline saya. Hari ini Alhamdulillah saya ada 762 downline, kemudian ada 1385 empire. Sebab semalam saya ada rekrut 2 inner circle. Tiba dia terus laju je semalam dia nanti dia rasa semalam dia close, malam dia ni saya terus suruh dia masuk PLT ni. Nama dia Wan. Apa khabar Wan? Sihat? Okay. Daripada 762 orang ni, inner circle saya adalah 59%, kemudian stranger 41% lah. Stranger ni kebanyakannya contoh macam Grab driver yang saya jadikan kawan, kemudian dah jadi close. Itu stranger lah. Stranger kebanyakannya, ada juga yang FB lah. Ada juga kalau kebanyakan saya tangkap is Grab driver yang saya jadikan kawan, kemudian bila dia jadi kawan, dia akan jadi inner circle lah. Betul tak? Okay. So ini saya punya pengiraan malam tadi, saya kira manual. Saya kira-kira punya 59% daripada downline saya 762 orang ni adalah inner circle. Okay, ni contoh ni family saya. Family saya besar. Ni family belah bapak saya, belah arwah mak saya, belah arwah bapak mentua saya dan juga arwah
dan juga saya punya mak mertua lah. Okay. So total family saya kira-kira ni 500 orang. Ni saya kira sendirilah. Masuklah ada keluarga almarhum bapa mertua saya orang Indonesia. So saya rasa ada prospek kat situ yang saya boleh ambil lagi daripada kaum inner circle daripada inner circle saya lah. Okay. Okay, macam mana kita nak buat inner circle ni? First, prospecting. Maknanya kerja 5 basic tu, kita akan list down kita punya inner circle daripada family, kemudian kawan sekolah, kemudian kawan sekampung, kawan sekerja, kalau pergi haji, pergi umrah ke, kemudian jiran. So, saya rasa ni yang komponen utama dalam inner circle lah. Macam kawan sekolah, kita ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Sejak form 6 hari tu, saya ada 3 sekolah masa tu. Form 6, 3 sekolah walaupun saya masa tu sebulan je sebelum saya masuk ITM, sebab masa tu saya punya result kurang sikit masa SPM tu. So saya dapat masuk form 6 selama 2 minggu, sebulan, tapi saya dapat 2 sekolah. Daripada 2 sekolah tu saya dapat juga kawan. So daripada situ saya dapat pecahan lagi lah kawan-kawan ini circle saya. Okay. So faham yang ni? Maknanya kita kategorikan kita punya inner circle tu. Yang penting family lah. Bila family ni banyak lah, ada sepupu, ada pupu, 3 pupu, 4 pupu, sampai lah jangan kupu-kupu dah. Okay. List of name, prospecting ni inner circle, saya akan kategorikan pula macam mana. Adik-beradik saya berapa orang, anak saudara saya berapa orang. So, saya totalkan 73 orang. Ini semua, kalau nombor 1, sepupu, anak saudara ni, saya rasa semua dah, alhamdulillah, semua dah demas. So, macam mana nak approach nanti saya ajar macam mana. Saya berdasarkan pada pengalaman saya, tips saya mungkin boleh tuan-tuan ambil untuk jadikan cara-cara nak approach inner circle ni. Okay. Kemudian kita ada sekawan. So daripada kategori ni kita list down semua sekali. So saya tu ada 1,500. Sekarang saya baru ada 700 lebih. Daripada 700 lebih, maknanya saya ada separuh lagi saya boleh dapatkan prospek daripada inner circle saya ni. Sebab kebanyakan kategori ni ada grup WhatsApp masing-masing. Kalau perasan saya rasa semua ada grup WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah. Macam saya sekolah menengah, saya masa sekolah dulu perempuan lelaki tak campur. So saya punya grup lelaki semua. Grup perempuan pun ada juga sikit-sikit. Tapi nampak pecahan kategori tu lagi banyak. Ini pun saya kira mungkin ada yang saya tak kira lagi ni. Okay. Faham ya? Maknanya list down kategori. Kalau dari segi kategori kita dah boleh nampak dah berapa orang yang kita boleh approach. So dari situ kita dah boleh buat fokus lah. Dalam masa beberapa bulan ke kita boleh. Macam mungkin nanti tajuk last nanti Cikgu Syarul daripada Lapis dia ajar macam mana kita nak terjah. Sebenarnya inner circle ni pun ada juga part yang kena terjah juga. Okay? Nanti mungkin Cikgu Syarul daripada Lapis akan nak kongsi macam mana dia gunakan konsep terjah ni. Okay, selepas ada list of names, kita buat database untuk setiap kategori tu. Kalau pasal kan kat Excel kan ada dia punya sheet bawah tu kan. So sheet 1 family, sheet 2 kawan sekolah menengah, sheet sekolah rendah, seterusnya lah. Kita kategori yang tadi tu, macam tadi ni kan. So saya buat database, kemudian yang ni kenapa 9 kali, ini kita belajar kat JLT. The best way untuk kita approach adalah 9 kali follow up. Maksudnya follow up tu bergantung. Ada yang 9 hari dia jalan terus, tapi ada yang kalau kawan-kawan ni ada yang seminggu sekali kita buat, ada yang bergantung pada kita punya tengok dia punya respon tu macam mana. Okay. Kemudian kalau putih tu tengah follow up, kalau hijau tu dah close. Kalau perasan situ yang keempat yang kelima kebanyakan close. Ada yang pertama tu dah close. Itu rezeki masing-masing lah. As long as kita cuba untuk approach masing-masing. Kemudian kalau merah tu reject. Tapi kita simpan lagi dalam database. Walaupun reject, ada yang reject ni kadang-kadang dia datang balik, sekarang dah jadi dealer dah. Itu inner circle saya tau. Ada beberapa inner circle yang reject mula, dia kata tak apalah, tak nak. Dia kata tak nak tau. So itu approach daripada family, dia kata tak nak tu kita macam rejection. Tapi kita kan selalu jumpa dia. So dari situ kita cerita-cerita, dia tengok orang lain pun masuk, dia akan datang balik kat kita. Okay, faham ya buat database, laju sangat ke? Okay semua kemudian kenapa sebenarnya saya suka guna inner circle ni sebagai saya punya prospek?
Sebab satu, kita dah jimat masa. Kita tak perlu nak kenalkan diri kita ni siapa, sebab orang dah ramai kenal kita. Macam kawan sekolah lah paling senang sekali nak kenal, sebab contoh yang duduk asrama ni, 5 tahun kita duduk asrama dengan kawan-kawan kan. So tahu panggil masing-masing. Cik Zul cakap tadi kan, kenakalan masing-masing. So ada kawan-kawan kita yang dulu geng-geng fly, geng-geng tu semua ada lah kan. So daripada situ kita jadi rapat. So kawan-kawan saya sekarang macam baru-baru ni, ini circle saya yang jadi dealer, dia duduk Qatar sekarang ni, saudara Jabar. Dia memang kawan baik saya daripada saya form 1 dengan dia. So semudahlah kita nak close dia sampai dia jadi dealer. Kemudian inner circle ni adalah orang yang selalu kita jumpa, orang yang selalu kita call, macam adik-beradik, sepupu. Kalau kenduri kahwin kita jumpa. Cuma sekarang PKP ni yang susah sikit nak jumpa. Kemudian dalam bisnes ni yang penting is relationship lah. Sebab bila kita macam Cik Zul cakap, selalu pesan, kita jangan fokus pada menjual. Kita fokus pada kongsi manfaat emas pada orang lain. Sebab kita bukan ngajak orang lain beli benda yang hangus, kita ajak dia menyimpan. Macam Cik Zul cakap, faham ya? Maksudnya kita jangan buat hard sale sangat lah. Kita lebih pada share berkenaan dengan manfaat emas pada orang lain. Kemudian inner circle ni adalah orang yang paling rapat dengan kita. Kemudian saya satu lagi is, kalau family buat bisnes, the best orang yang paling bagus support is family lah. Kita tengok bisnes apa yang dia buat kan. Ada juga yang buat bisnes A, bisnes B. Kalau kita tengok kurang berminat, kita tolak dengan baik lah. Tapi ada cara jugalah kita nak macam Cik Zul cakap tadi, ada orang datang approach dia. So kita pun ada kita tolak secara hikmah lah. Sebab kadang-kadang kita tak nak pun barang dia tu. Okay? Sebab macam kita ni, kita jual benda yang bagi saya bermanfaat lah. Sebab banyak testimoni daripada penyimpan emas saya ni setakat ni, alhamdulillah semuanya dapat nampak manfaat emas tu sekarang. Okey, ini cara saya nak approach boleh tulis apa yang ni nanti kalau boleh share screen ni. First is brandkan diri kita sebagai token emas. Bukannya maksud saya jual emas, sebenarnya kalau emas je orang cakap amalan. Contoh kalau ada satu gathering dekat satu kenduri kahwin, bila saya datang satu tempat tu, orang akan cakap, oi, token emas datang lah, dia kata. So kita senyum je lah, sebab orang dah brandkan diri kita sebagai token emas kan. Tapi kalau boleh, kita kena ada ilmu lah, sebab kadang-kadang orang akan bertanya ni, kadang-kadang dia nak tanya kita ni sebab saja nak track kita. Tapi kalau kita jawab dengan penuh ada berilmiah tu, maknanya the best way is kita baca buku Cik Zul, buku Wang Emas tu. Kat situ banyak ilmu yang sangat senang kita hadam, sangat senang kita hadam, sangat senang kita sampaikan pada orang lain. Kemudian cara kuatkan silaturahim ni, macam family, macam ada kenduri kita datang. Kalau balik kampung saya mesti jarah pakcik-pakcik saya akan jarah. Pakcik saya akan jarah. Cuma sekarang ni PKP kita kena kurangkan sikit lah. Kemudian jumpa kat surau masjid, jemaah kat surau masjid. Sekarang PKP banyak benda yang kita tak dapat buat sekarang, tapi mungkin ada cara approach lain untuk inner circle ni. Kita mungkin selalu call ke, selalu bila jumpa ni, sekarang boleh jumpa juga kan. Cuma kadang orang tua ni kita nak jaga juga lah, sebab sekarang PKP ni orang yang berisiko tinggi adalah orang tua. Seterusnya macam family day saya selalu sponsor hadiah emas lah. Contoh 1 gram ke 0.5 gram. Kadang-kadang saya buat RM100 gap tu. RM100 gap tu kita sponsor kat family day lah. Kita buat cabutan bertuah. Mana-mana yang tak ada akaun lagi tu, saya akan suruh dia buka lah. Bila buka, walaupun benda ni bagi saya, satu, kita bersedekah pada family terdekat. Okay, macam Rasulullah pun dia menggalakkan kita selalu bersedekah dengan keluarga terdekat kita. So tu cara terbaik lah untuk saya memperkenalkan emas pada dia orang. Sebab masa baru-baru ni saya buat family day, ada anak saudara saya tu dapat emas, daripada situ dia nampak, kemudian dia sendiri simpan emas tu. So itu salah satu cara kita nak kenalkan emas pada mereka lah. Kemudian family terdekat, hadiah kahwin, hadiah PSR, PMR, SPM. Bolehlah cuba benda ni. Saya rasa insyaAllah kita sedekah pun pada ahli keluarga terdekat kita juga.
Kemudian kawan sekolah, rajinkan mengerti atau jumpa. Saya kalau pergi outstation, saya akan cari kawan sekolah saya akan cuba untuk jumpa dia. Tapi bila jumpa, saya takkan cerita pasal emas. Saya akan, yelah kita nak silaturahim kan, bila kita jumpa ni, sebab apa saya buat macam itu? Sebab kebanyakan bila saya upload dalam FB gambar-gambar, saya mengerti hang kawan, saya pergi ni, ada orang lain, kawan sekolah lain yang akan PM saya. Dia akan, walaupun dia tak pergi ngetih tu, tapi padahal saya tak cerita emas pun masa tu dekat kawan-kawan. Masa ngetih tu saya tak cerita emas sangat pun, melainkan kalau ditanya. Saya takkan, jom jumpa sini, saya nak cerita emas. Okay. Itu kita just mengetih, tujuan kita nak update kawan-kawan, nak mengeratkan silaturahim dengan kawan-kawan balik. Kemudian cara cerita manfaat emas ni jangan direct selling macam saya cakap tadi lah. Kalau boleh kita banyak share dalam grup WhatsApp berkenaan dengan manfaat emas. Jangan duk cerita pasal promo-promo ni, tapi macam akhir bulan kita promo lah. Macam akhir bulan kita dah perasan trend sekarang ni, akhir bulan ada promo. So kita reserve awal bulan, tengah bulan cerita pasal manfaat emas je. Okay. Kemudian kalau ada promotion EPP, kita dah pesan. Macam hantar ucapan dan doa ni pun salah satu yang kita belajar kat JLT. Dulu saya tak pernah belajar ucapan, hantar ucapan, hantar doa ni. Macam tahun baru, hari Jumaat kan. So saya semua kawan-kawan saya ucapan salam Jumaat, sebab dalam tu ada doa. Sebab kita doa tu, kita hantar tu sebagai doa pada sahabat-sahabat kita. Ini saya belajar kat JLT masa dekat dekat Johor. Itu pertama kali saya belajar macam mana kita sentiasa hantar ucapan. Kemudian kat yang prospek pun kita hantar juga. Lepas tu pilih 1-2 nama dalam grup. Kita ada grup WhatsApp kan, grup WhatsApp sekolah dan sebagainya tu. Setiap grup tu kita tengok siapa yang kita rasa rapat, kemudian kita personal message dia, sebut pasal manfaat emas. Macam ni konsep terjah lah sebenarnya. Terjah pada inner circle. So kebanyakan saya nampak 80% berjaya. Yang 20% tu dia blue tick je. Pengalaman saya, kawan sekolah, kawan universiti, dia takkan block kita. Itu yang saya nampak lah. Dia takkan block kita. Dia akan baca blue tick. Itu biasa. So kita anggaplah benda ni kita dah sampaikan, nak ubah dia bukan kerja kita. Okay? Itu cara terbaik terjah lah untuk inner circle. Kita hantar je, jangan putus asa. Sebab kita bukan hantar menjual, kita hantar manfaat emas juga. Kemudian update pasal emas dalam grup WhatsApp, FB dan Instagram. Kalau perasan saya punya FB, kalau ada kawan sekolah, saya akan tulis, tahniah kawan Encik A, kawan sekolah SMKA Segamat, kawan sekolah kebangsaan Air Baloi. Saya cerita semua. So bila buat macam tu, orang yang attach dengan SMKA Segamat ke sekolah rendah saya ke, dia akan PM saya. Itu saya nampak trend-trend yang sebelum-sebelum ni lah, kebanyakan kawan-kawan sekolah. Okay, lagi satu, kita upload selalu gambar-gambar dengan kita punya mentor-mentor ataupun ada event, macam hari ni pun ada event. Kalau kita dapat buat kita buat selfie lah, maknanya kita gambar, tengah bercakap tadi kita ambil gambar ke, maknanya kita tengah belajar, tu kita boleh upload juga dalam ni. Sebenarnya kita ni memang betul-betul faham nak kita betul-betul belajar berkenaan dengan manfaat emas ni. Okay, kemudian inner circle lagi sekali, saya pesan lagi sekali, kalau pada dealer baru, cari buku Wang Mas, cari buku Misi Bebas Hutang. Saya lupa pula nak mana buku tu. So daripada buku tu, tuan-tuan senang faham, senang hadam, senang nak cerita dengan orang. Saya ni jenis tak suka baca buku sangat, tapi bila baca buku Cik Zul ni, dia sebelum nak tidur saya belik-belik. Belik. So dapat ilmu satu, saya cerita dengan orang. Lepas tu kalau update kat FB, saya akan tulis menurut mentor saya Muhammad Zulkifli Syafi'i, dia katakan katalah beli emas tidak habiskan duit, kita just tukar duit kepada bentuk emas. So benda tu kita just highlight dengan Cik Zul lah. Kemudian kita sentiasa update. Macam ni SJ ada pesan masa PJ1S tu, kalau boleh FB kita, Instagram kita, jangan senyap pasal emas ni dalam masa 36 jam. 24 jam tu sebenarnya dah lama.
Sebab kadang-kadang kita sibuk kan nak update pasal FB, pasal ni, pasal IG. At least kita upload gambar emas pun tak apa. Sebab even sebenarnya kita nak menulis tak sempat. So kita ambil gambar-gambar lama, ambil posting-posting lama, upload je. Sebab kita at least kita update. Sebab salah satu kawan sekolah saya, dia cakap kenapa dipilih saya? Sebab saya ni istiqamah mengupdate diri saya pasal emas. Dia kata sebab itu dia ambil emas dengan saya. Kemudian macam tadi cerita manfaat emas, kalau ada promotion, benda yang saya ulang balik. So macam saya cakap tadi, pilih 1-2 nama PM tu, itu terjah. Saya tak dapat tengok kalau ada soalan ke apa. Ini tips dan pengalaman saya buat apa yang saya dapat. Kalau ada event, kenduri kahwin, ajak kadang-kadang lah macam kenduri kahwin, ada masa kemas kan. Masa kemas dah penat, kita rehat, masa tu lah kita tulis masa untuk cerita pasal emas. Sekarang semua anak saudara saya pun dah beli emas. Saya nak cerita pun cerita benda yang basic lah, sebab diorang semua dah beli emas, dah konsisten simpan emas. Kemudian anak saudara ni, satu cara paksa lah. Paksa dengan lembut. Anak saudara kan, kita kan ada macam sebetul pakcik kan. So kita paksa dengan lembut ni, ada cara lah paksa jangan lah, kau tak simpan belum? Ada cara kita nak approach anak saudara ni. Satu cara is tackle adik-adik saya lah, adik-adik wife saya. So bila kita tackle mak bapak lu, bila mak bapak cakap ni anak-anak dengar. So kita gunakan kuasa pengaruh mak bapak tu untuk kita approach anak-anak saudara kita ni. Macam yang kecil-kecil tu kita terus cakap adik-adik kita, anak kau baru lahir ni, belilah satu kan. Kita macam Cik Su cakap tadi, kita bukan paksa orang habiskan duit, kita ajar dia menabung benda yang baik. Okay. Adalah cara pandai-pandai lah. Mungkin ada bahasa-bahasa contoh macam anak baru lahir, anak kau baru lahir ni, simpanlah emas. Kan kadang-kadang mak bapak bayi baru lahir ni, bila ada kenduri ke ada, kan ada orang bagi hadiah, bagi duit kan, duit salam saut. So daripada situ kita alas 100 je, bukannya ni pun, bila dia cuba dia akan beli emas tu. Lepas tu hantar info emas ke WhatsApp group Inner Circle ni at least 3 kali seminggu. Ini saya buat. Grup sekolah, grup universiti, dan juga grup-grup lain lah. Ada grup-grup Inner Circle ni, family saya ada banyak. Saya rasa ada 8 grup family kot. Dua pupu, sepupu, kupu semua ada. So daripada situ saya hantar WhatsApp group, hantar manfaat emas 3 kali seminggu. Tak kira lah hari, kadang-kadang blue tick tak ada orang tak ada balas pun. Tak apa, kita hantar je. Kita istiqamah je hantar. Sebab kita bukan benda tak baik kita share. Orang akan baca. InsyaAllah orang akan baca. Okey, kemudian kita Haji, ada lebih kurang 10-15 minit lagi. Okay. Nak jawab soalan lagi? Boleh. Dah nak habis dah. Okay. Kemudian gunakan skrip dah ada. Kemudian satu lagi saya hargai sangat SOP yang dibuat oleh salah satu kita punya FMD, Tuan Bashir, dan juga beberapa master dealer lain yang buat SOP ni. SOP tu banyak sangat membantu. Alhamdulillah, saya moga manfaat tu diberikan ganjaran besar oleh Allah SWT. Sebab SOP tu yang boleh kita gunakan untuk memudahkan orang bahawa kita belajar cara-cara nak beli emas, cara-cara nak jual emas dan sebagainya lah. Kemudian tools PDF pun ada. Mungkin boleh tanya master dealer masing-masing apa e-book tu, apa video-video, poster even sekarang semua kalau boleh ada FB. Siapa yang tak ada FB, hidupkan balik FB tu, kemudian masuk dalam FB yang kita akan list down nanti. Mungkin ada komiti boleh list down FB mana yang kita boleh masuk. Kemudian seterusnya ini saya share gambar ni, banyak yang close lah daripada Inner Circle saya. Kita ajar matlamat, cara meletakkan matlamat bila nak simpan emas. Kemudian ni saya share dalam grup. Perasan tak kalau hari-hari saya share. Tapi alhamdulillah bulan ni satu hari mesti ada Inner Circle. Tak kawan saya, kawan ustazah. Tak kawan ustazah, kawan saya lah. Inner Circle kan. Okey. Lagi satu, okey lah. Ni sebelum saya akhirkan, saya punya ni, saya share satu sabda Rasulullah SAW.
Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya. Jadi daripada hadis ni kita dapat tengok silaturahim ni sangat banyak hikmah dia. So cubalah kita kuatkan silaturahim dengan kawan-kawan kita, jiran lama dan sebagainya lah. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada soalan, yang macam mana saya stop share lah. Okey, ada soalan ke? Allahuakbar. Ni mata muda-muda ni makin nampak lah. Ada soalan. Kalau kita beri hadiah masuk dalam gap ke, atau kita beli fizikal bagi, apa alasan untuk gunakan kami itu? Okey. Okey, macam family, saya rasa family kita just minta 4 info tu je. Bila dia dapat kertas tu, contohlah gap tu, kita macam dekat kalau kita pergi seminar dekat branch, kan ada dapat si wallet RM80, si wallet RM100. Kita buatlah situ gap RM100. So dia pegang tu, dia akan bagi apa hadiah hari tu RM100 tu, bagi ni kita bagi dalam bentuk, kita bukakan akaun, lepas tu kita belikan lah emas untuk dia. Mohon Haji share skrin manfaat emas. Nanti saya share, sebab sekarang ni tengah soal sesi soal. Bila saya share, saya tak nampak skrin, saya tak nampak chatting. Kita tak nampak soalan peserta lain. Tak pasti saya. Mungkin tak nampak. Nampak kot? Nampak ke tak nampak? Okay, ada soalan lain ke? Macam mana nak yakinkan ini daripada Muhammad Aminur Rashid Nazir. Macam mana nak yakinkan ini circle yang dah tak percaya sebab dah pernah kena scam dan sebagainya. Okey, salah satu saya punya dealer bawah saya, dia pernah kena scam. Yang kena scam dia punya ni lah, husband dia. Dia cerita benda tu, tapi saya suruh dia start dengan, sebab kita bila scam, dia akan minta satu amount yang besar tau. Saya rasa tak ada yang scam minta 100. Ada paling banyak pun 300. Paling sikit pun 300. Sebab kita kini circle ni, kita cakap dengan dia, nak mulakan emas ni tak perlu sampai ribu-ribu, tak perlu sampai ratus-ratus. Kita gunakan RM100 tu sebagai modal untuk memulakan dan fahamkan macam mana public gold punya sistem ni, macam mana nak dapatkan emas. So saya rasa kalau RM100 dia tak, kita yakinkan dengan RM100 je. Kalau dia dah takut sangat kan. Macam saya nak beli emas public gold ni, saya beli RM150 sebab saya takut juga masa tu kan. Tapi bila kita buat 100, ataupun macam Cik Zul cakap, ada satu dia cara nak yakin customer tu, kalau tak dapat emas tu saya ganti dengan 10 gram. Itu yang dia cakap saya. Itu salah satu cara nak convince customer lah. Kenapa saya tak nampak seorang peserta? Peserta memang tak nampak. Okey. Halo. Abang Fran? Ya. Abang buka tab Q&A. Dalam Q&A punya tab tu akan ada semua soalan yang peserta hantar. Kan ada chat, ada Q&A. Sorry. Okay. Apa cara paling tepat to personal message in a circle? Contoh-contoh yang dalam tak kontak person. Terus bagi tahu pasal manfaat. Okay. Ni kawan-kawan ni yang lama kita tak kontak. Of course lah, kita tanya khabar lu, duk mana sekarang, ataupun nak tanya buat apa tak boleh lah. Kita lebih pada tanya dia kat mana, apa khabar. Lepas tu kita jangan terus cakap kita ni jual emas. Kita terus share manfaat emas, benda yang umum. Biasa kalau kawan-kawan ni kita tak ada cakap tuan-tuan tau, kita cakap bahasa pasar yang semua faham kot. Macam mana ada setengah orang tu kita panggil gelaran je kan. So saya rasa cara paling sopan kita tanya khabar lah. Itu Assalamualaikum, tanya khabar, doa tu. Doa tu sebenarnya bagus sebab ada satu ini circle baru ni, saya hantar doa Jumaat minggu lepas. Hari Jumaat saya hantar, hari Jumaat malam tu dia call, terus jadi dealer dan terus sekarang semalam saya jumpa dia terus. Kat mana nak dapatkan e-book Encik Zul dan Encik Sukur? Nanti mungkin boleh kita share kot link tu. Rasa nanti boleh minta master dealer Nur Farah Alwani ni, boleh minta dengan master dealer upline, tanya link untuk e-book Encik Zul. Nak tengok slide sebelum ni tadi, yang mana semalam saya ada soalan untuk list name project lebih baik buat library dalam WhatsApp business ataupun itu nak guna Excel, nak guna WhatsApp business,
tengok pada kita punya kesesuaian. Sebab kita boleh guna Excel, boleh guna WhatsApp Business. Nanti belajar WhatsApp Business dengan Tuan Hafiz, mungkin kat situ boleh nampak cara lain pula. Excel ni saya punya cara lah. Sebab saya nampak mudah saya punya inner circle tu. Tuan perlu bawa sampel. Okey, sampel ni pula kalau kita kenal, kita bawa yang besar-besar. Besar gram, contoh 50 gram ataupun 100 gram. Kalau tak kenal, bawa 10 gram cukup. Kita tak tahu orang stranger tu macam mana. Tapi kalau kita dah kenal lama, kita bawa 50 gram macam Cik Aris saja saya. Kalau ada emas 100 gram, kita tadah tangan orang tu, kau pegang tangan kau sikit. Lepas tu kita ambil emas tu kita letak. Bagi tu Cik Haris ajar saya. Kita nak bagi dia aura pegang emas. Malah saya try lagi orang buat macam tu, dia terus baguslah beli emas besar ni. Okey. Kalau buat sampel untuk yang kita kenal buat besar-besar. Kalau tak kenal bawa 10 gram cukup. Boleh tunjuk semula template database prospek tadi. Okey, nanti kot boleh tunjuk. Nanti boleh share kot dalam akhir nanti. Kita share semua slide ni. Macam mana nak tahu rejection dari inner circle? Adakah mereka cakap no, dikira stop follow up? Betul. Kalau dikata no, kita stop follow up. Tapi kita share dalam group. Dia akan baca dalam group juga. Ataupun kita kan selalu jumpa dia kalau family kan. Bila kita cerita sama nama dia akan datang juga. InsyaAllah boleh. Percentage rejection dari inner circle. Saya boleh cakap 1% je lah. Tak ramai yang reject dari inner circle saya. Yang sekolah lain lah. Sekolah ada yang blue tick je. Dia takkan reject. Reject ni maksud saya kalau dia block kita terus. Macam reject ni say no, kita stop. Tapi kita share dalam group, dia masih baca lagi. Betul tak? Kat mana nak soal panelis? Dalam Q&A ni mungkin boleh type kat situ. Macam mana nak tukarkan inner circle dari negatif ke positif? Kita nak tukar tak boleh tuan. Cik Muhammad Fadil Hasanuddin ni. Kita nak tukar orang tu dari negatif ke positif tak boleh. Bukan kerja kita. Kita just cerita manfaat emas sebanyak-banyak mungkin pada dia. Itu cara terbaik sebab menyampaikan kita tapi mengubah tu bukan kerja kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang ubah. Macam mana yakinkan Public Go takkan move please? Okey, Public Go ni dah 12 tahun tuan. Kalau 12 tahun ni, kami ni kalau 12 tahun ni memang tak nak kata even kami besar pun boleh move please. Tapi kalau macam saya lah, macam Cik Muhammad Firdaus ni, saya rasa cara terbaik Cik Muhammad Firdaus pergi dekat Penang Golden Tour kalau ada, ataupun pergi dekat museum. Saya rasa buka kot museum Public Gold tu. Yakinkan diri kita sendiri dulu terhadap Public Gold ni, baru kita yakinkan orang lain bahawa Public Gold ni takkan move please. Sebab cara move please ni maksudnya kalau kita simpan emas dengan dia, Public Gold move please emas kita hilang. Tapi kalau yang saya dipahamkan, emas tu ada insurans dia kalau apa-apa terjadi pada Public Gold. InsyaAllah yakinlah tuan. Kalau kita cakap move please ni is negative part, so kita fikir positif je insyaAllah. Perlu ke kita buka akaun FB baru untuk promote FPG ni? Itu nanti kita belajar dengan speaker lain pasal FB. Kalau perlu buka, tak kisah. Ni Cik Hussein agak khabar dia. Alhamdulillah. Saya orang Bugis, so ada beberapa saya punya stranger customer daripada Tawau, banyak orang Bugis. So kat situ pun saya dah dapat jadi inner circle pula kat situ. Terjah ni saya berminat ayat pembuka. Terjah ni mungkin nanti Cikgu Syara boleh ajar, tapi terjah kawan ni kita just ayat terbaik adalah boleh tak aku nak kongsi satu benda ni, satu benda baik. Macam tu. Boleh tak aku nak kongsi satu benda baik ni? Saya rasa ayat tu terbaik lah kot. Boleh tak saya, kalau kawan sekolah, bro boleh tak aku nak kongsi satu benda ni, kau baca lah. Saya rasa benda tu macam stranger lain lah. Kalau kawan-kawan saya buat macam tu je. Bro, ni aku nak share benda ni, kau baca boleh tak? Dia macam ada cara, ada kawan-kawan yang satu kepala dengan kita dulu lain, ada geng-geng baik ni lain, geng-geng A ni masing-masing kan ada, kita kenal kawan kita tu macam mana. Prospek takut nak saving emas kerana perlu bayar ni yang saya suka sangat pasal zakat ni. Ada customer memang dia dia lebih faham bila emas ni zakat. Bila emas ni zakat, kita kena positifkan dia
Satu je. Bila kita niat kerana Allah, kita niat ke jalan Allah, Allah akan mudahkan. Salah satu cara saya dapat close customer kawan sekolah saya semua sekolah agama. Ustaz-ustaz semuanya konon-konon. Tapi bila kita cerita dia, bro kau pernah tak bayar zakat? Ada yang kadang-kadang tak pernah tau. Sebab apa? Bila nak zakat simpanan ni, kebanyakan orang gagal sebab simpanan tu tak pernah cukup nisab tu bila nak cukup haul tu dia terguna. So dah tak cukup nisab. Tapi bila emas ni, dia simpan dalam keadaan cukup haul setahun, dia boleh dapatkan nisab tu kekayaan zakat emas pada bila cukup haul. So galakkan kita cukup 85 gram pun, Allah tak ambil 85 gram tu, dia nak ambil 2.5% je untuk kita bayar pada zakat. Tak banyak pun. Tapi bila kita target 85 gram, sebenarnya dalam masa yang sama kita boleh target juga pergi haji, boleh juga target pergi mana tak kisahlah, dengan matlamat tu kita boleh boleh daripada matlamat nak simpan zakat tu, kita boleh diversify benda 85 gram tu ke tempat lain tak. Sebab kita bayar zakat 2.5% je, tak banyak pun. Cara paling ringkas untuk yakinkan tentang bab legal, sebab ada customer sebelum ni pernah kena scam. Cara terbaik adalah kita cerita satu, suruh dia tengok website. Lepas tu saya cakap satu je, tuan, sebelum tuan mulakan public goal ni, dapatkan ilmu dan kefahaman. Saya boleh bantu dapatkan ilmu dan kefahaman tersebut. Cakap macam tu. Maksudnya kita nak fahamkan dia ilmu, fahamkan dia kefahaman. Bagi dia ilmu, bagi dia faham. Ada orang ada ilmu tapi dia tak faham. Okay? So kita cakap macam tu, sebelum apa-apa mulakan mas public goal ni, dapatkan ilmu dan kefahaman. Saya boleh bantu guide tuan untuk dapatkan kefahaman tersebut. Okay. Contoh Syekh Iman doa. Doa banyak tuan. Ni Nur Zabrina binti Syazali. Haji, maaf Haji, kita dah cukup masa. Last. Okay. Okay, so nanti kalau saya boleh type answer ni, saya type answer ya. Okay, terima kasih Kak Yang. Pada semua pada peserta PLT ni, tahniah sebab hadir. Moga ilmu yang dapat dikongsikan oleh speaker-speaker ni tulis dan cuba praktis cara yang paling baik, paling sesuai untuk tuan praktis. Sebab testimoni saya lepas JLT ni saya dapat banyak customer sebab saya praktis apa yang saya belajar dalam JLT, dalam PLT. Okay Kak Yang, terima kasih. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji, perkongsian yang sangat memberi manfaat. Selama ni kita tahu ramai inner circle kita tapi kita tak tahu macam mana kita nak close inner circle kita kan.